Alright guys, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam semua. Okay, so macam dah lama tak live malam. Selama ni live siang je. Rasa macam dah lama kita tak live malam. Sebab selalu malam kita ada Zoom. Okay, so hari ni kita tak ada Zoom sebab biasanya ada Zoom dengan leader. Tapi malam ni tak ada Zoom, and then team-team kita semua ada Zoom. So kita live lah untuk malam ni. Sekejap. Okay, so jom. Hari nak bagi tips. Hari nak share tips. Ada macam dah lama tak share tips. Sekejap. Kita share dulu. Okay. Kita share dulu. Yang mana yang free. Yang tu korang boleh invite korang punya kawan-kawan. Boleh invite kawan-kawan semua. Macam mana nak How nak jadi agent kan. Sebab sekarang ni ramai orang dah mula berjinak-jinak nak jadi agent produk. Okay, mula berjinak-jinak jadi agent produk. So kita nak bagi sikit tips lah kan. InsyaAllah hope benda ni boleh berkekalan. Okay, hari insyaAllah kita akan cuba untuk buat konsisten, bagi tips untuk korang yang mana yang nak belajar, yang mana yang nak tahu, yang mana nak kenal how actually if you jadi agent, macam mana you nak lebih growing. Okay, macam mana nak lebih ke depan. Okay, so Hai siapa yang berada dalam ni. Okay, so jom kita sharekan dulu. Kita share dulu dekat share dulu dekat grup-grup. Okay, sekejap Okay, hi semua. Hi, hello. Selamat malam. So, I think malam ni korang semua mesti macam free, relax. Sebab esok kebanyakan orang mula cuti esok, betul tak? Orang mula cuti esok, orang semua dah mula relax esok. Orang semua macam tenang. Orang tak, orang tak kalut. Mungkin malam ni tengah rehat dengan family. Ataupun ada yang dah tengah balik kampung. Ataupun yang tengah, ada yang keluar makan. Kan dah lama tak lepak dengan family. Dah lama tak keluar dengan family. Dah lama tak, gathering dengan family kan. Mungkin ada yang macam tercari-cari, tak tahu nak buat apa hari cuti, hari nak macam nak relax kan semua. So hari ni kita sambil korang tu tengah relax, jom Hadi ajar how macam mana Hadi mula-mula start daripada agent dulu. So Hadi, I think start malam kita akan mula bagi tips. Okay, setiap malam kita akan mula bagi tips dekat siapa yang nak jadi agent lah kan. Lama sangat. Rasanya dah lama gila tak bagi tips dekat orang. Asyik yelah sebab kita banyak coaching training. So this month sekarang ni dah mula berlakunya fasa perubahan. Okay, perubahan untuk orang ke arah orang kata apa, orang dah ke arah untuk to normalize kan. Dah ke arah normal, hidup biasa, hidup kembali normal, hidup untuk nak, orang kata apa, dah tak macam dulu. Okay, semua orang nak bebas, semua orang nak orang kata apa, nak keluar. Okay, nak cari jalan macam mana nak keluar. Okay, alright, sekejap kita nak share dekat page. Okay, kita nak share dekat page dulu. Okay, alright, done. Okay, so let's go. Alright, so ada banyak buku yang kata buku-buku lama. Okay, buku-buku lama yang I need to study balik. Okay, so kadang-kadang bila kita dah stokis. Okay, so kadang-kadang bila kita dah stokis, kita ni pemikiran kita lebih, pemikiran macam terlampau jauh. Kita dah more tu kepada nak bina company, kita dah more tu kepada nak bina empire, kita dah more kepada nak bina bisnes yang besar, kita dah more kepada nak bina sesuatu yang ke arah yang lebih ke depan. Okay, lebih ke depan, lebih orang kata macam mana nak cakap lebih maju ke hadapan. Faham tak? Kita dah ke arah tu. So apa yang Hadi kena buat adalah I need to study balik. Okay, I need to study balik apa yang Hadi buat dulu awal-awal kan. Masa mula-mula kita start macam mana kan, how Hadi nak achieve daripada awal, how nak berjaya, macam mana kita start daripada awal dulu macam mana. So
the first thing first, untuk malam ni kita bagi satu tips dulu. Okay, tips pertama, apa yang Hadi buat adalah okay, permulaan apa yang Hadi buat adalah Hadi start mula untuk susun balik. Okay, Hadi mula start untuk susun balik dan Hadi cuba check balik apa yang lag masa Hadi bisnes sebelum ni. Okay, so and then apa yang Hadi buat adalah first, apa yang kita tengok first kali apa yang Hadi tengok adalah Hadi tengok macam mana keadaan Hadi dulu. Okay, bila Hadi start dulu, okay, Hadi start dalam keadaan yang orang kata blur-blur, dalam keadaan yang macam kita bukanlah tak ada ilmu langsung, ilmu tu ada, tapi kita mula buat satu benda tu dalam keadaan yang macam orang kata macam ni disebabkan kita dah lama tak achieve something yang big, ataupun dah lama tak achieve something yang macam impian apa semua tu kan. So apa yang Hadi buat masa mula-mula Hadi start jadi agent adalah Hadi switch, Hadi tukar Hadi punya mindset, dan Hadi cuba tukar apa yang orang cakap tak boleh, kita akan cuba cakap benda tu boleh. Okay, so itu benda pertama yang Hadi buat masa first Hadi start jadi agent. Sebab kenapa dia cakap macam tu? Sebab masa first time Hadi jadi agent, first time Hadi jadi agent, apa yang Hadi buat adalah before Hadi jadi agent, before Hadi jadi agent, apa yang Hadi buat adalah Hadi macam selalu skeptical dengan orang yang agent stokis ni, yang jual produk orang lain. Kita macam orang kata apa, pemikiran kita tak terbuka lagi masa tu. Okay, kita menampak macam kalau jual produk orang lain ni tak grow, kalau jual produk orang lain ni tak boleh pergi jauh, kalau jual produk orang lain ni tak boleh gimana, stay kat situ je apa semua kan. So itulah pemikiran Hadi dulu. Okay, tu pemikiran Hadi dulu masa awal-awal, sebelum Hadi start ni. Masa tu Hadi start business, masa tu Hadi baru-baru jugalah start business kedai kan. So and then apa yang berlaku kat Hadi masa tu, so Hadi macam selalu pandang remeh. Okay, kita selalu pandang remeh apa yang agent stokis ni buat. Sebab kita cakap ni jual produk orang tak boleh lama apa semua kan macam-macam ada. Tapi at the end, apa yang berlaku dekat Hadi adalah bila kita start masuk dalam dunia agent ni, kita masuk dalam dunia produk agent, jual produk orang ni, sebenarnya bila dah masuk ni baru tahu lah, ya Allah, rupanya bisnes ni adalah antara bisnes yang nak kata senang, tak adalah senang, tapi untuk permulaannya senang. Yes, untuk permulaan bisnes jual produk orang, itu adalah benda yang paling senang sebenarnya. Okay, kita tak perlu nak macam Hadi dulu Hadi buka kedai, so kita nak kena susun, kita nak kena buat menu, kita nak kena keluarkan menu, kita nak kena all out, nak buat apa kata, nak kena buat resepi, nak kena, I think banyak benda yang kita kena prepare before kita keluar. Faham tak? Before kita buat the real business, banyak benda yang Hadi kena fikir masa tu. Hai Faizi, hai Hikmah. Alright, so okay, so masa tu apa yang Hadi buat adalah first thing first adalah Hadi tukar mindset masa tu. Okay, benda pertama yang Hadi buat adalah Hadi tukar mindset Hadi tukar dalam keadaan yang orang kata macam, walaupun benda tu Hadi macam tak rela pun sebenarnya kan. Bayangkan kau nak jadi kau dah founder bisnes yang bertahun-tahun. At the end tiba-tiba kau kena tukar jadi seorang reseller produk orang lain. Faham tak? Kita ada satu mindset yang sangat susah nak tukar. Okay, susah nak buang. If you adalah founder ataupun orang yang pernah mengeluarkan produk ataupun ada bisnes sendiri, tiba-tiba you kena buat satu bisnes yang duduk di bawah company orang lain ataupun bisnes orang lain, benda tu akan menyebabkan you akan jadi sangat susah. Tapi itu cuma mindset je. Tapi sebenarnya bila Hadi dah masuk dalam dunia ni kan, kita mula start jadi involved dalam dunia bisnes ni, so kita rasa macam, ya Allah, rupanya ada bisnes yang senang macam ni. Okay, ada bisnes senang macam ni. Maksud Hadi senang tu adalah untuk permulaan lah. Buat when you nak grow ke arah yang lebih besar, nak besarkan lagi punya skill apa semua tu, you kena ada lah challenge-challenge yang susahnya. Tipulah kalau benda ni semua senang. Kalau semua senang, ramai lah orang kaya dalam dunia ni. Okay, so kita nak cakap kat sini adalah untuk first permulaan, menjadi agent ataupun jual produk orang lain adalah benda yang paling senang. Seriously, if you buat business, ini adalah benda yang paling senang dan benda paling cepat untuk korang buat duit sebenarnya. Okay, platform agent stokis ni adalah benda yang paling cepat untuk korang buat duit. Serious talk. Memang, ya Allah, sangat serius saya cakap ni. If you jadi agent, jangan takut cakap, alah tak boleh, benda ni produk ni tak banyak. Percayalah, bila you start jadi founder, you akan fikir macam,
jadi agent lagi senang sebenarnya. Sebab jadi founder, you kena fikir production, you kena fikir tu, kena fikir ni banyak benda. So bila you jadi agent, you tak fikir banyak benda dah, tenang. So you just fikir on marketing, how aku nak buat sale, macam mana aku nak promote, and then macam mana aku nak simpan duit. That's it. Kalau you jadi founder, you kena fikir macam mana nak keluarkan produk, supplier mana nak ambil, itu macam ni. So banyak benda. Dan bila you jadi orang macam ni, orang yang jual produk lain, nak jadi agent ataupun stockist, okay, so you tak pening-pening. And then you ada reseller, okay, kalau you dah upgrade jadi stockist, ada reseller. So itu adalah permulaan. Okay, permulaan apa yang dibuat masa start join agent, ada tukar mindset. Okay, tukar mindset Hadi. Mungkin setengah dalam ni ada yang macam, mindset tu apa? Okay, ada cerita balik. Mindset ni adalah satu pemikiran kita. Okay, pemikiran kita yang mana kita suka letakkan benda tu jadi dalam macam ni. Kita belum pernah join. Okay, korang pernah tak ada alami situasi yang mana korang nak pergi satu tempat ni. Okay, nak pergi satu tempat, macam nak cakap Contoh korang tak pernah datang Terengganu. Okay, korang daripada KL tak pernah datang Terengganu. Dan you guys rasa macam nak datang Terengganu. Dan you akan ada satu dalam mind, jauh lah Terengganu, 6 jam. Tengok map, ya Allah, 8 jam, 6 jam. Alamak, nanti jam, nanti tu macam ni. So jauh perjalanan semua. Dan you tak pernah experience dan you dah mula berfikir macam tu. Okay, itu adalah mindset. Okay, kita dah start fikir benda yang kita belum pernah buat. Okay, kita banyak fikir negatif dengan benda apa yang belum kita pernah buat, sampaikan kita tak buat benda tu. Okay, so sama juga macam bisnes. Mostly orang, dia akan cakap apa, alah kalau jual produk orang lain, tak kaya, tak untung, tak ada duit semua, bla 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 bla, kan. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dia belum pernah berada dalam situasi ni. Dia belum pernah berada dalam dia belum pernah jadi agent, ataupun dia belum pernah jadi stockist atau apa sajalah, kan. Dia belum pernah. Okay, dia belum pernah. So that's why dia jadi macam tu. Bila dia jadi macam tu, dia jadi macam tertanya-tanya, macam mana orang ni buat duit, macam mana orang ni grow, macam mana orang ni ambil produk, macam mana orang ni macam ni. Dia banyak sangat pemikiran yang tidak sepatutnya sebenarnya. Okay, so itu isu ramai orang. Okay, serius saya cakap terus terang, itu adalah isu ramai orang. Okay, so boleh tak you guys, siapa yang berada ni, you guys komen, adakah betul apa yang dia cakap ni? Sebelum you guys start jadi agent, korang ada rasa macam perasaan yang macam, betul ke benda ni, betul ke boleh buat duit, kan? So itu adalah benda biasa. Bila kita nak cuba untuk nak buat sesuatu yang kita tak pernah buat, okay, bila kita nak cuba buat untuk sesuatu yang kita tak pernah buat, kita akan rasa ketakutan tu. Okay, kita akan rasa macam serba salah nak buat, kita rasa macam takut, kita rasa macam tak boleh, kita tak pernah, okay. Sebenarnya kita belajar, macam tu, kita tak pandai dan kita belajar. Itu je yang kena pegang. Kita tak pandai, so apa yang kita kena buat, kita belajar. Alright, kena belajar. So if you guys rasa macam, oh tak boleh lah macam ni tak boleh, kita kena belajar. Hai hariku, ada good news. Okay, alright, thank you Farah. Okay, so itu yang berlaku sebenarnya. So and then apa yang kita kena buat adalah, if you start jadi agent, buang dulu mindset tu. Sebab if you jadi agent, you tak boleh, kalau you ada satu mindset tu, you tak akan boleh grow. Percayalah, akan susah sangat nak jual. Sebab you tak macam ni, walaupun kita ambil produk orang lain, okay, ada cakap walaupun kita ambil produk orang lain, okay, walaupun kita jual produk orang lain, apa yang berlaku adalah sebenarnya you adalah founder. Okay, you adalah founder, you adalah orang yang membina bisnes tu sebenarnya. Sebab walaupun kita ni jual produk orang lain, jangan ingat kita tak ada SSM tau. Kita still kena ada SSM. Okay, hai ambil Pak Chu. Okay, walaupun kita jual produk orang, kita kena still ada SSM. Sebab kita sedang menjalankan bisnes. Okay, so untuk siapa yang baru, macam ada persoalan yang orang tanya Hadi, kalau kita nak jual produk orang ni, okay, kita jual produk orang ni, kita kena ke buat SSM, kita kena ke buat account? Kena. Tolonglah, please dah, just dengar apa yang dia cakap, you just buat je. Sebab Hadi melalui fasa di mana first Hadi start, dia tak buat. Dan Hadi rasa macam ni, ya Allah, ruginya, rasa macam lambat. Rasa lambat. Dia adalah a few benda yang nanti next session Hadi akan share apa benda yang kenapa you kena buat SSM dan kenapa you kena simpan duit betul-betul. Okay, dan kenapa ada orang buat bisnes sampai ada hire accountant pun.
Kenapa? Okay, so ini adalah faktor-faktor juga sebenarnya. Kalau kita, walaupun kita buat bisnes hanya jadi agent, benda-benda ni faktor menyebabkan kita lebih grow, ataupun sama ada kita lebih grow ataupun kita ada masalah bisnes. Dan kebanyakan agent-agent, kenapa dia orang tak boleh nak grow? Kenapa ramai orang, senang cerita, ramai orang cakap sini, alah jadi agent tak payah ni lah, sebab aku dah pernah jadi agent apa semua. Okay, dia macam ni je. Siapa yang cakap macam tu, bermakna dia buat bisnes dalam keadaan yang dia tak grow, ataupun dia buat bisnes dalam keadaan yang macam dia tak betul-betul jaga dia punya bisnes. Okay, dia tak buat bisnes betul-betul. Okay, dia hanya main-main. Mungkin dia just jual and then dapat duit, and then dia belanjakan duit tu, and then dia jual lagi dan ambil stok, and then dia jual. Itu je. Okay, dia tak fikir how dia nak grow, dia tak fikir macam dia nak besarkan. So if you adalah orang yang jadi agent, buat bisnes, please set your mind yang you punya, this is your business. Okay, this is your business. Ini adalah bisnes saya, dan ini adalah satu benda ataupun satu, orang kata apa, kerjaya yang mungkin kita boleh turunkan dekat anak-anak. Kan, dapat tak? Sebab ramai je actually yang jadi agent berjaya pun sebenarnya. Okay, even tak keluar produk pun, tak keluar produk pun, bukan kat Malaysia je sebenarnya, international apa semua. Memang sangat banyak orang yang just jual produk lain. Instead ada orang pergi ambil produk orang lain dan jual balik. Itu je sebenarnya. So ramai. Okay, and then so apa yang kita if you jadi agent, apa yang you kena buat adalah please jadikan business tu adalah business, macam mana nak cakap buat serious business. Okay, serious business. Walaupun kita jadi agent, walaupun korang kerja, actually tak salah pun walaupun korang kerja dan you guys nak buat part time, business part time, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah, dan itu sangat okay sebenarnya. Sebab if you buat business, okay, if you buat business dalam keadaan tak contohnya you start buat business tapi you dah berhenti kerja. Okay, you berhenti kerja, alright, and then you buat business. Sebab kita tak tahu lagi bisnes kita macam mana, betul tak? Okay, kita tak tahu, kita tak faham lagi bisnes macam mana. Kita tak tahu apa benda yang kita kena buat dengan bisnes, dan kita tak clear apa yang kita kena buat dengan bisnes. And then you dah stop kerja. No, jangan. Walaupun kerja tu teruk, just keep kerja dan buat bisnes lepas tu. Sebab dalam kuk ramai pun, ramai gila yang memang kerja pun, okay, tak kisahlah dia kerja apa, doktor, nurse, lawyer ke apa benda semua. Banyak sangat kerja-kerja yang macam ni, diorang cari income tambahan. Okay, dia cari income tambahan. Mungkin diorang dah cukup semua, tapi untuk nak bermewah-mewah sikit, bukanlah nak mewah, maksudnya nak beli, mungkinlah dia nak beli hadiah kat anak dia, nak beli mainan, ataupun nak makan kat tempat-tempat yang diorang nak tu. Mungkin benda tu memerlukan masa. So bila diorang buat bisnes, diorang ada benda tu, mungkin nak upgrade phone ke apa semua. Faham tak? Okay, so ramai je orang yang kerja-kerja profesional pun, ramai je yang jual payek sebenarnya. Okay, yang jual, yang dia agent kita sebenarnya. Okay, now kita bukan nak cerita pasal payek ke apa semua, tak. Kita nak cerita pasal if you jadi agent dalam bisnes. Okay, if you just jual produk orang, walaupun you kerja sebenarnya boleh. Dan if you bekerja sebenarnya lebih senang untuk you nak jual. Okay, next time Hadi akan buat satu live untuk tips how you nak jual produk you. Okay, how you nak jual produk ataupun nak jadi agent walaupun you tengah kerja. Okay, walaupun tengah kerja. So next nanti ada akan buat live untuk tu. So banyak topik yang kita boleh ulas sebenarnya untuk live ni. Okay, so next kat sini, if you jadi agent, jangan takut walaupun korang kerja, just keep doing your work. Okay, terus je kerja, tak payah, jangan berhenti. Okay, teruskan kerja sampailah you buat income tu boleh melebihi lebih kurang dalam 3 ke 4 kali ganda you punya gaji, dan baru you stop. Kalau nak stop kerja, stop lah, tu pilihan masing-masing. Kalau tak nak pun, it's okay. Sebab ramai je dalam ni income dah 5 angka pun tapi still kerja dan still buat pay. Cuma dia bergantung how you punya effort lah. Tengoklah you punya effort macam mana. Kalau you punya effort just macam tu je, so macam tu je lah result dia kan. Kalau you punya effort betul-betul gila, memang you buat betul-betul, mungkin tidur pun you korbankan sikit, dan you akan dapat lah benda tu. Okay, so nanti Hadi akan, next time kita akan buat live. Okay, so Hadi perlukan bantuan korang juga tau. Next time Hadi akan keluarkan satu posting. I think akan keluarkan satu posting yang topik apa yang korang nak Hadi live every night. Kan, so setiap malam insyaAllah kita akan cuba untuk buat live. Kan, kita akan ambil lebih kurang dalam setengah jam untuk korang belajar dan tahu. Okay, so get back balik macam mana dengan agent. Okay, how? Okay, kita nak bagi tips kan. Hadi cakap nak bagi tips untuk siapa yang baru nak start jadi agent kan. So masa mula-mula Hadi start hari tu, okay, masa mula Hadi start tu, Hadi pun berada dalam keadaan yang Allah tak cukup duit. Tak ada duit. Okay, tak ada duit. Senang cerita, aku ambil stok dengan duit shilling lah masa tu.
Okay, ambil stock dengan duit shilling. Memang kira duit shilling, duit memang cukup-cukup yang ada. Sebab masa tu ada few commitment yang kena bayar. Kedai sewa, walaupun masa tu PKP, tak ada nak buat apa, tapi aku kena bayar sewa semua, still berjalan macam biasa. Dan apa yang berlaku adalah Hadi buat payek ni dalam keadaan yang orang kata macam sangat trust, sangat percaya dengan diri sendiri yang kita boleh buat sebenarnya. Dan masa tu tak ada pun team, tak ada pun orang nak masa tu belum macam sekarang tau. Actually masa tu belum macam sekarang. Sekarang dah banyak gila kelas. Okay, dulu tak ada kelas. Okay, dulu tak ada kelas. Dulu kita orang macam tanya-tanya each other kan. Buat je apa yang kita orang tahu. Buat live ke, promote ke apa semua kan. So kita orang buat benda tu. Dan apa yang berlaku adalah lama kelamaan benda tu grow. Okay, grow sikit demi sikit. Dan siapa yang cakap kat sini, if you nak business you kena ada modal, itu one off lah untuk you nak lebih grow dengan lebih cepat. Tapi if you tak ada modal, kalau you nak jadi agent tapi tak ada modal, why not you just buat je business tu dulu dengan jadi dropship. Sebab kita pun ramai je dropship yang kita grow kan, sampailah ada modal boleh ambil puluh-puluh kotak pun. Okay, so why not you just start untuk dapatkan duit tu dulu. Sebab duit tu takkan datang selagi mana kotak start. Tu je, simple as that. So if you jadi agent, jangan ada satu rasa ketakutan yang melampau sebenarnya. Macam takut sangat nak tu. Memang kita akan ada rasa takut tu, nak buat betul ke kan, yakin tak yakin. Tapi percayalah satu benda je, kalau if you betul-betul yakin, you betul-betul nak buat, you betul-betul rasa macam benda ni adalah this is lah benda yang akan aku buat untuk ubah hidup aku lah, apa benda semua benda yang korang cakap kan. So just buat je. Okay, just buat je. Okay, dan pastikan you ada orang yang betul lah untuk di-guide kan. Jangan buat seorang-seorang, nanti kan bila down ke apa semua tak ada orang nak guide, tak ada orang betul kali. Isu ramai orang jadi agent adalah sebab dia, kenapa dia cepat give up? Satu, sebab dia tak join apa-apa kelas. Okay, and the second one adalah dia tak sabar. Okay, mostly orang dia tak sabar. Okay, nak cepat grow. Bajet jadi agent hari ni, esok semua stok habis. No, takkan. Hadi first time ambil stok pun I think seminggu lebih ke seminggu macam tu. Stok tu duduk dalam bonet kereta, tak keluar-keluar langsung. Even satu balang pun seminggu tak bergerak langsung. Tak bergerak langsung masa tu awal-awal jadi agent. Tak erti nak jual, tak tahu. Slowly lah, mulalah promote dekat status WhatsApp, promote kat tu. Bagi orang nampak je dulu, tak fikir apa-apa. Kerja aku bagi tester. Itulah aku buat dulu, bagi tester. And then first yang grab, ada yang cakap kali lah, saya dah promote macam tapi adik-beradik saya je yang beli. Yes, itu adalah fasa pertama. So itulah yang berlaku dekat Hadi juga sebenarnya. Kita start join payek mula-mula tu. Okay, mula dia start join payek. Okay, orang yang first beli adalah kakak dan adik Hadi sendiri. Okay, kakak dia dan adik-adik sendiri yang beli payek tu. Okay, so masa tu kita memang tak tahu nak promote apa, tak reti. And then ambil gambar diorang and then just letak dekat satu WhatsApp apa semua. Dan lama kelamaan family mula tengok. Okay, family mula tengok. Dan then kita jual hanya dekat family apa semua. Lepas seminggu lebih barulah habis kotak tu. Okay, seminggu lebih baru habis kotak tu. And then Hadi restock lah lagi sekali. Okay, restock sekotak juga. And then masa tu dah mula nampak lah, oh rupanya kena promote kat status WhatsApp, oh rupanya promote kat Facebook, oh rupanya promote macam ni. So keep promote lah masa tu, sentiasa promote. Lama-lama orang nak join team. Lama lah. First month Hadi boleh buat sale sampai 2,200 lah, RM2,250. Okay, boleh buat sale masa tu. And then tak terfikir pun sampai boleh buat sale macam tu. Sebab sebelum ni business pun berapa je kan sebulan kan, memang tak terfikir pun. Dan masa tu pun income bukannya besar macam sekarang. Income pun masih 3 angka. Tak no. I think sampai tak RM100 ke tak sampai, macam tu lah. Sampai kot mungkin 500 macam tu lah sebulan. So masa tu masa tu dia jadi macam orang kata apa, macam tu lah rezeki. Macam mana cakap. And then the second month tu Hadi dah mula all out. Sebab kita dah mula faham how the game on the business macam mana. So kita mula buat sesuatu. Okay, buat sesuatu dan kita mula grow. And then Alhamdulillah kita mula belajar macam mana nak ambil dropship, agent, apa semua tu. Slowly. Hadi tak bukan terus jump untuk nak tu, no, bukan. Okay, so slowly buat. And Alhamdulillah kita grow and then grow.
Okay, so nanti Hadi akan nanti mungkin akan ada session tu lah. Dia akan ajar macam mana Hadi grow, macam mana Hadi cari agent, apa benda Hadi sacrifice untuk Hadi dapatkan agent. Okay, banyak sangat banyak benda yang nak belajar, yang Hadi boleh bagi tahu korang. Okay, so malam ni kita nak cerita pasal if you nak jadi agent, apa tip. Benda pertama adalah Alhamdulillah, you punya mindset. Okay, kebanyakan Hadi tengok sekarang agent, kebanyakan lah Hadi tengok agent sekarang je produk, ambil produk and then promote 2-3 hari dah tak nak buat. Okay, promote 2-3 hari dah takut. Okay, promote 2-3 hari dah senyap. Okay, sebab apa? Cakap apa? Tak ada orang beli. Okay, tak ada orang beli. So nak cakap macam ni apa nak cakap kejayaan tu dia takkan datang dalam masa satu malam. Okay, korang buat hari ni terus kaya, esok tak ada. Even kalau korang tanam pokok pun, okay, even korang tanam toge pun, pokok yang paling senang nak tumbuh adalah toge, I think. Kan ada pokok lagi yang senang. Okay, so pokok yang paling senang nak tumbuh pun toge. Itu pun makan masa berhari-hari, betul? Seminggu. Dan perlu sembuh air, perlu tutup dengan tisu. Ini basic lah, basic science lah masa sekolah kan. Letak kacang hijau, dah basuh-basuh kacang hijau, letak kacang hijau atas tisu, basahkan tisu tu, and then tutup dengan tisu kat atas, and then basah setiap hari, kena sembuh. I think seminggu ke 3 hari ke 4 hari barulah pokok tu naik. Itu pun berhari-hari. Itu kacang hijau guys, yang korang petik makan sekali dah settle. Dan nilai dia pun tak tinggi sangat. Okay, so itu. Alright, so bayangkan if you nak macam ni, antara buah yang mahal lah. Okay, antara buah yang mahal adalah durian. Cakap durian. Okay, You nak hasil yang mahal. Okay, you nak hasil yang mahal, you nak hasil yang cantik. Berapa lama kau kena tunggu pokok dia tu? Okay, berapa lama kau kena tunggu pokok dia tu? I think 7 tahun. Okay, lepas kau tanam benih dia, kalau hidup lah, tanam benih dia apa semua, jaga betul, dia naik pokok, and then pokok tu besar apa semua, durian, and then so dia akan mula berbuah dan buah tu akan jatuh. So mahal kan, durian tu mahal. Hai Kak Ima. Okay, durian tu mahal. Okay, nampak tak situ? Durian tu sangat mahal. Tapi cuba tengok proses dia tu. Berapa lama proses dia? Itu 7 tahun baru dapat buah tu. Kalau 7 tahun, kat rumah nenek aku tu aku rasa dah lebih 10 tahun pun tak berbuah-buah lagi, tapi tahun nampak berbunga. Nampak tak betapa lamanya nak tunggu durian tu berbuah. Okay, tapi once bila dia ada hasil, kau tengok berapa mahal dia punya buah. Berapa ramai orang berebut nak makan. Okay, berapa ramai orang nak durian, musim durian, gila durian. Kan? So sama juga macam business. If you adalah orang yang cepat sangat nak grow, you akan senang untuk nak tutup your business. Tapi if you adalah orang yang sabar and you buat business betul-betul slowly naik satu-satu, dan apa yang berlakunya adalah you akan dapat hasil yang sangat lumayan sebenarnya. Okay, you akan dapat hasil yang lumayan. Okay, so sabar je. Sebab tu kalau orang tengok, tak ramai pun orang boleh sustain dalam bisnes lama. Tak ramai orang yang betul-betul dapat sustain bisnes lama. Tak ramai orang yang betul-betul dapat berada dalam dunia bisnes ni dengan begitu lama bertahan. Sekejap, kebiasaannya orang akan tukar. Trust the process. Yes, betul Kak Ima, trust the process. Kebanyakan orang akan tukar. Always tukar. Kerja dia tukar. Sama macam Hadi dulu buat kesilapan sama. Okay, jangan risau. Okay, kita pun buat kesilapan sama. Hadi dulu pernah jual donat. Hadi dulu pernah jual apa benda aku jual dulu. Dia pernah buat donat, and then jual donat, dia tutup, and then pergi belajar apa semua, and then lepas kerja kita buka kafe, and then setahun dan tutup, and then buka warung kaki lima, and then sebulan dia tutup, and then pergi Shah Alam restoran nanti, and then tutup, and then now lepas tu buka kedai roti nan, and then tutup pas tahun, and then Alhamdulillah dengan Cook Ramai ni antara paling lama lah, ni dah dekat 2 tahun. Okay, almost 2 tahun. Alright, dan sekarang sini adalah almost 2 tahun Hadi buat, I think sebulan. Hadi start bulan 3 tahun lepas, so kita dah setahun, and now setahun 9 bulan. Okay, setahun 6 bulan, 7 bulan. Okay, setahun 7 bulan, so kita ada kita 12, so I think ada lagi 5 bulan, tu ada cukup 2 tahun. Okay, so Alhamdulillah. Okay, perjalanan sangat lama dan proses dia sangat, orang kata tak mudah lah. Bila you berada di tahap permulaan, yes, rookie, Hadi cakap kan, rookie, bila jadi rookie, satu dia cakap, you just committed, follow apa yang orang buat. Rookie pula dah agent. Kan sebut rookie kan orang tak faham pula.
Kalau orang dengar, orang luar dengar tak faham lah. Okay. Dia macam ni. Apa? If you start jadi agent any product, tak kisah produk apa pun, you jadi agent. Okay. Apa yang berlakunya adalah di permulaan tu satu je korang kena buat. Korang just keep promote, keep buat marketing, jaga korang punya customer, and then jaga korang punya sale. Itu je. And then keep showcase, promote. Jangan malu, jangan segan. Korang just kena all out. Apa yang korang kena buat tu, nanti next saya akan nak bagi tahu nanti dalam live apa yang korang kena buat next. Kan? So itu je untuk permulaan. Apa yang korang kena buat adalah just buat marketing and then just buat sale. Itu je di tahap agent. Okay, ini kita tak cerita stokis ke stokis tak. Kita cerita agent ataupun dropship ataupun mini agent, tak kisah. Di mana pun tahap level korang, dropship, mini agent atau agent, itu 3. Cumanya kalau part dropship ni dia kena struggle sikit lah untuk dia nak kumpul duit, ambil untuk keluarkan modal. Okay. So 3 level ni adalah sama permulaan dia. Okay, sama je permulaan dia. Dia just kena struggle untuk buat marketing supaya orang nampak dia. That's it. Itu je. Okay, and then kalau ada leader apa semua, you just join class apa semua. Itu je. Okay, then you akan grow. Okay, untuk stokis ada tak nak cerita lagi hari ni, so kita akan tunggu next session. Dia akan cerita apa macam perjalanan stokis pula. So insyaAllah, alright, kita dah 10.29. Thank you so much guys yang join session Hadi. Alright, thank you so much yang share, yang like, yang komen. Thank you so much. So insyaAllah kita akan cuba untuk buat live ni konsisten. Okay, selalu sebab Adi, I think Adi dah boleh susun jadual Adi. InsyaAllah kita akan cuba untuk buat live pukul 10. Ataupun kalau tak boleh pukul 10, kita akan buat 10.30. If tak boleh 10.30, kita akan buat pukul 11. Tengoklah, tengok pukul berapa yang betul-betul boleh buat live. So insyaAllah kita akan buat. Okay, so I think sampai sini je untuk live session kali ni. Thank you so much. So hope you guys dapat something. And please, if you guys nak jadi agent ataupun nak jual produk, nak jual kuku ramai, just jangan malu, jangan segan. Okay, just PM Adi ataupun boleh komen je. If you guys nak jadi agent, just bagi tahu. Kita akan guide, kita akan bagi cara macam mana nak buat. Even you adalah orang yang bekerja ataupun you adalah orang yang tak bekerja, suri rumah. Okay, tapi you rasa macam kehidupan you adalah kehidupan yang sangat perlu diubah. So just DM me, just PM me, bagi tahu je, kita akan bantu korang. Alright, so thank you so much. Have a great day guys. Bye bye. See you.